Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini di dalam klinik keluarga bahagia. Memang terpaksa buat tuan-tuan dan puan, sebab apa? Soalan makin lama makin banyak, takut tak terjawab nanti. Jadi kepada anda yang masih lagi mempunyai keraguan, ada persoalan-persoalan nak dikemukakan, bolehlah kemukakan di dalam ruangan komen. Kalau malu boleh cakap je bagi pihak kawan saya nak tanya soalan ni. Kan? Jadi kita anggaplah tu kawan-kawan punya masalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumah tangga yang tidak diisi dengan ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga bahagia. Keluarga sakinah hanyalah mimpi-mimpi bagi keluarga yang di dalam keluarga itu tidak dihidupkan dan disematkan dengan ilmu agama Allah. Kalaupun katanya bahagia, ia hanyalah bahagia seketika. Jadi pelbagai persoalan yang nak kita bincangkan pada malam ini. Pada malam ini seperti biasa, kalau anda semua tahu, panel tetap kita adalah Tuan Haji Izzuddin Ghazali dan juga Tuan Haji Nur Azman Ahmad. Tapi memandangkan Tuan Haji Nur Azman Ahmad terdapat urusan dapat dielakkan, kita telah pun ada seorang lagi panel. Panel bukan saja jemputan, malahan akan dijemput selama-lamanya. Macam tu ayat dia kan. Makna akan menjadi panel tetap kita, keluarga bahagia kita. Nak dimantapkan lagi, kita ada seorang lagi, iaitu Ustaz Haji Nur Azami alias iaitu Imam Masjid Sultan Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur. Oh, suara Ustaz romantik malam ni Ustaz. Tak ada mantang-mantang tajuk keluarga bahagia kan.
Dan kita juga ada Tuan Haji Izzuddin Ghazali yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kaunseling dan yang terkini beliau bertugas di sebagai kaunselor kanan di penjara Kajang. Sebelum ini beliau di SUK dan di beberapa pejabat, dan saya bertuah dapat mengenali beliau. Saya kenal beliau daripada lebar sampai dia kurus. Sekarang ni lebar sikit-sikit lah kan. Alhamdulillah ni dalam pusat nampak anda warna dia berkemah, berkemping, berbasikal sekarang ni. Jadi insyaAllah untuk makluman semua, saya umumkan juga kepada semua follower-follower saya, Tuan Haji Izzuddin juga akan bersiaran secara tetap dalam Bila Ayah Nak Bebel. Apa? Bila Ayah Bebel? Bila Ayah Membebel. Bila Ayah Membebel. Itu segmen untuk Ustaz Tuan Haji Izzuddin, dan untuk Ustaz Haji Nur Azamir kita masih lagi menunggu masa sesuai untuk beliau untuk kongsikan kuliah subuh sensasi. Tu dia. Bayangan bukan senang nak dengar kuliah subuh Tuan Haji Nur Azamir ni. Kita menunggu-nunggu ni kan. Jadi tuan-tuan, kita akan bagi variasi. Tuan-tuan dengar kuliah subuh tu bukan hanya pada Samsul Debat, tapi ada juga Ustaz Nazri Nur Azamir, kita ada Ustaz Abu Zaifah. InsyaAllah beberapa ustaz lagi yang telah pun menyatakan persetujuan kita akan buat. Tapi yang paling grand tu lah kan, Ustaz Haji Nur Azamir. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini, bagi memulakan forum kita pada malam ini berdasarkan soalan-soalan yang telah dikemukakan. Soalan yang pertama datangnya daripada Elina daripada Kuala Lumpur. Dia tanya soalannya, apakah hukumnya seorang isteri lari meninggalkan rumah kerana tidak tahan dengan sikap suami yang sering memukulnya? Jadi boleh Ustaz Nur Azamir kongsikan pandangan buah fikir, disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat pengurusi perbincangan pada malam ini dan juga Tuan Haji Izzuddin, adinda saya. Alhamdulillah, nikmat pertemuan majlis ilmu dalam bentuk norma baru masa kini, dan kita sedang berada di udara dalam membincangkan soal keluarga bahagia. Jadi apabila sebut tentang keluarga bahagia, dalam bahagia itu dah tentulah tak lari daripada diuji dan diduga dengan bermacam-macam dugaan yang tak disangka-sangka, menyebabkan kadang berubah perwatakan seorang suami ataupun seorang isteri yang sebelum kahwin banyak berjanji dan juga bertekad untuk menjadi isteri yang baik, untuk menjadi suami yang baik. Tetapi apabila berlaku keadaan di mana seorang isteri itu dizalimi, dalam konteks soalan Ustaz Samsul tadi, dipukul, maka adakah di beliau ini, isteri ini boleh menyelamatkan dirinya untuk keluar daripada rumah tanpa keizinan suaminya? Maka di sisi hukum syarak itu diharuskan. Malah tindakan suami yang memukul bukan saja seringnya, sering ni dah selalu sangat dah ni, tapi katakan memukul, kalau sekiranya suami itu memukul isterinya, maka dia kena ingat taklid yang dia sebut semasa selepas akad nikah dia tu. Sekarang ni selepas akad nikah, apa ni Tuan Pengurusi, akan pengantin lelaki akan membacakan taklid. Antara taklidnya ialah bahawa kalau sekiranya suami memukul ataupun mencederakan isterinya, kan, dan isterinya itu pergi ke mahkamah membuat aduan, mahkamah membuat siasatan yang wajar, didapati benar, maka mahkamah boleh membubarkan perkahwinan tersebut. Itu kalau sekiranya suami itu memukul isterinya. Tapi kalau sekiranya isteri pula memukul suami, maka tak ada taklid dia. Kan? Jadi kalau sekiranya suami itu kalau betul-betul marah nak pukul isterinya, bolehlah dia memukulnya dengan hidungnya lah. Ya. Jadi perkara ni Haji Izzuddin faham lebih lanjut, dia selalu amal tu. Ya. Jadi dalam konteks ni pukul ke hidung pukul ke hidung bukan ke hidung, gunakan hidung untuk memukul tu. Gunakan hidung. Oi, lain macam. Gunakan hidung. Lain macam,
Tapi belum ada yang try gunakan telinga lagi. Itu belum lagi lah. Tapi biasanya Itu lagi hidung. ada tu. Itu sebab orang tua dulu sebut, kalau sungguh nak pukul isteri ni, pukullah dengan hidung, dia kata. Kan? InsyaAllah akan, kalau marah, kita hilang marah kita tu. Ya? Jadi kita kena ingat sebagai seorang suami, anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita di dunia yang sementara ini ialah isteri kita tu. Kita kena ingat isteri kita tu bukannya pemberian kerajaan Malaysia tu, tapi ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut semasa kita nak diciptakan dalam awal penciptaan kita. Allah tentukan kita jodoh pertemuan dengan siapa. Sebab itulah hari ini kita tengok isteri kita, itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingat firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kita bergaul dengan isteri kita secara ma'ruf, secara baik. Jadi Ustaz Samsul, maka seorang isteri apabila dia dianiaya, dia nak menyelamatkan dirinya, dia boleh meninggalkan rumah untuk mendapatkan perlindungan. Dan sewajarnya lah isteri tadi boleh membuat aduan ke mahkamah dan pergi ke mendapat rawatan dan mendapat kenyataan bertulis, dan bolehlah membuat aduan ke balai polis untuk mendapatkan perlindungan, membuat report supaya dia tidak terus dizalimi dan dipukul. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih. Jadi itulah kan, ketika mungkin ramai orang yang terlupa ketika pernikahan, dan membaca lafaz taklid di hadapan kadi dan semua yang hadir. Jadi ini merupakan satu janji. Jadi asas ini jugalah telah dinyatakan, sekiranya berlaku seperti mana yang telah ditaklidkan itu, isteri boleh pergi ke pejabat agama dan pihak yang berwajib untuk membuat aduan. Dan pada ketika inilah semua perlu elakkan, buat baiklah. Dalam khutbah takhir Nabi pun Nabi pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Baiklah, kita beralih kepada biaya. Satu terlupa. Kita ingat, kita kena sedari bahawa taklid tu dia tidak ada expired tu. Ya. Taklid ni, kalau seorang taklid suami bertaklid dengan menceraikan isteri dengan satu perkara, taklidnya itu dia tak ada tarikh luput. Kena ingat tu. Itu semua. Sebab itu jangan mudah bertaklid. Kalau taklid pun taklid yang menguntungkan lah. Seperti kita katakan, kalaulah kamu ni terus tak berubah macam ni sikap kamu, abang fikir dah abang kahwin satu lagi. Itu tak apa. Lain macam Ustaz. Ustaz, ada Ustaz, bila dah Ustaz dah sebut macam tu kan Ustaz. Okey, katalah ada seorang suami, dia sebut pada isteri dia. Ni isu ni baru je berlaku 2 hari lepas, orang tanya saya. Dia kata dia beli barang untuk isteri dia. Dia nak keluar beli barang. Bila beli barang, isteri dia mengongot. Dia kata, nanti awak beli barang, saya nak kemas. Maksud kemas tu, dia nak kena sanitize barang-barang tu, dia penat. Dia kata macam tu. Jadi suami dia sebut, kalau macam tu, kata besok, kalau saya beli barang, awak tak payah kemas. Kalau awak kemas, kita cerai. Jatuh talak. Dia kata macam tu. Jadi itu satu bentuk taklid. Adakah dia, saya faham lah, dan cuma nak tahu di segi masa yang Ustaz kata tak expired tu, adakah esok tu kita kena determine dulu niat dia esok tu apa? Maknanya kalau sebab bila ditanya, bila ditanya esok tu, dia kata esok dia kata esok hari, dan dia tak jadi beli barang pun. Besok sebab dia takut kan. Segi adatnya besok je lah. Besok je lah kan. Besok je lah. Mana lepas esok tak expired lah. Yang tu expired lah kan. Ya, kalau niat dia begitu expired. Okey, baik. Baiklah, kita beralih kepada Tuan Haji Izzuddin untuk soalan yang pertama untuk Haji Izzuddin pada malam ini. Soalan datang daripada Azlan, dia daripada Meru, Kelang. Beliau bertanya, ketika di sekolah dulu, isteri saya ni memang bercinta dengan saya. Tapi dia ni cantik, ramai orang nak kat dia.
Sekarang kami dah 16 tahun kahwin, kami ada 3 orang cahaya mata. Tiba-tiba abang angkat dia menghubunginya menerusi media sosial. Salahkah jika saya cemburu dan apakah yang patut saya nasihatkan kepadanya? Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, yang saya kasihi, saudara moderator kita, saudara Syamsul Bad, kekanda saya Ustaz Haji Nur Azamir, Imam Bossa Masjid Bosi Putrajaya. Alhamdulillah sihat nampaknya kan. Saya boleh agak tadi tu, memang itulah dia punya contoh tadi kan, memang ke situlah contoh tadi tu. Dia memang macam tu, saya sabar menunggu kan. Baik, alhamdulillah. So persoalan yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan bercinta dari sekolah. Isteri cantik, ramai nak kat dia, dah 16 tahun kahwin, ada 3 orang anak, tiba-tiba abang angkat datang menghubungi melalui sosial media. Dia tanya, salah tak saya cemburu dan apa patut nasihatkan kepadanya. So kita punya program ni klinik keluarga bahagia. Tadi Ustaz Haji Nur Azamir dah ada cerita pasal bahagia tu lah. So kalau nak bahagia ni akan diuji, akan diduga kan. So itulah jalan-jalan kebahagiaan. Kita juga kena tahu bahawa malam ni adalah klinik. Klinik ni kalau secara umumnya tempat orang nak datang dapatkan rawatan lah. Cuma rawatan tu pelbagai bentuk kan. Kalau jumpa doktor, jangan harapkan dapat kata-kata manis daripada seorang doktor, sebab perawatan daripada doktor dia menggunakan ubat-ubatan. Jangan kita marah bila kita jumpa doktor, lepas tu doktor bagi ubat-ubat macam-macam, lepas tu kita marah pula, oh banyak nama ubat ni doktor kan. Sebab kita memang jumpa doktor memang untuk dapatkan ubat, sebab perawatan doktor melalui ubat-ubatan. So kalau jumpa ustaz, mungkin dia akan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mendoakan ke dan sebagainya, begitulah. Kalau berjumpa dengan kaunselor, so dia mainkan pemikiran dan juga emosi. So bila kita perhalusi soalan yang diberi ataupun isu yang diberikan adalah bercinta dari sekolah, isteri cantik kan. So bila dah cantik ni memang ramailah nak kat dia kan. So kalau kalau cantik tapi tak ada orang kat nak, tu macam something wrong somewhere pula kan. So alhamdulillah lah, pertama sekali dalam ramai-ramai nak kat dia tu, kita yang diberi jodohnya kan. Allah jodohkan kita, ataupun si Azlan ni lah kan, kita kan ramai pula kan. Yang si Azlan ni lah dalam isu ni kan. Azlan ni diberikan. So dah 16 tahun berumah tangga, ada 3 orang anak. Cuma yalah, dalam perhubungan tu bila zaman-zaman sekolah dulu tak dinafikan lah. Zaman-zaman saya dulu pun ramai orang berangkat-angkat ni, kakak angkat, abang angkat, adik angkat, bergaduh-gaduh kadang kan. Kakak angkat ni kita dalam diam-diam, kita tingkatan 1, ada kakak angkat tingkatan 2, ada pula tingkatan 3, bergaduh pula kakak angkat sama kakak angkat. Dia maklumlah kan, dia ada, mungkin ada handsome sikit lah, so ramai orang yang nak berangkat-angkat kan tu kan. Sama lah dalam isu ni. Sama lah dalam isu ni kan, isteri cantik kan. So isteri cantik, so ramai nak kat dia. So bila abang angkat dia datang, so melalui sosial media. So hari ni sebenarnya pada saya, kalau kes-kes rumah tangga ni pun memang banyak yang berlaku kerosakan ataupun kehancuran ataupun kejatuhan rumah tangga ni datangnya daripada masalah ataupun media sosial ni lah, media sosial. So persoalan Azlan ni, salahkah saya cemburu? So pada saya tak salah lah dia cemburu kan. Sebab apa? Sebab mungkin cemburu tu disebabkan isteri dia ni cantik, ramai peminat dan sebagainya kan. Tapi cemburu yang bagaimana? Adakah cemburu yang memudaratkan dia, memudaratkan isteri, memudaratkan orang lain kan? So kalau tak cemburu, pelik juga. Isteri pun mungkin pelik kan. Ni abang angkat aku, saya datang balik jumpa saya ni, awak relax macam tak ada apa-apa, awak tak ada perasaan apa-apa ke saya pun masalah juga. Okey. So apa yang patut dinasihatkan kepadanya? Ini dalam konteks kaunseling ini sebenarnya kita kena perhalusi satu persatu lah. Sebab bila tuan-tuan perempuan ya, dari mata Allah sekalian, berjumpa dengan kaunselor, kita tak bagi jalan penyelesaian. Kita tak kata macam ni lah, buatlah macam ni. Tak. Kita akan duduk berbincang. Okey, kita akan datangkan situasi. Contohnya, okey, kalau kita biarkan abang angkat tu berhubung dengan isteri kita, ada kemungkinan berlaku benda yang tidak kita ingini dan mungkin juga tak ada apa-apa, dia ada nak berhubung, nak bertanya khabar dan sebagainya. Dan kalau kita tak benarkan pun,
pun boleh jadi akan ada mudarat juga. Isteri pun kata, dah 16 tahun awak kahwin dengan saya, takkan awak tak percaya kat saya. Kan itu abang angkat saya, dia bukan ada apa-apa pun. Tapi kita ada dengar dalam istilah yang biasa kita dengar, mencegah lebih baik kan daripada merawat. So sebelum benda ini menjadi lebih mudarat, lebih baiklah. So isteri pun faham bahawa dia sudah berumah tangga, yang kalau abang angkat tu kita bimbang mempunyai niat yang tak baik, sebab bila dalam isu rumah tangga ni kita tak pasti kan, tak pasti. Kalau nak pantau pun sejauh mana nak pantau, nanti kita suami pula akan ada rasa syakwa sangka ke pula pada isteri kan. Kadang-kadang mungkin telefon tu orang lain yang telefon, lepas tu dah jadi satu masalah besar pula kan. Mungkin dia kata itu abang angkat awak lah telefon tu, tak ada lain. Lepas tu kadang-kadang kita tengok handphone kita senyum-senyum kan, itu abang angkat lah tu, hantar mesej. Jadi permasalahan yang makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah asasnya. So apa yang patut dinasihatkan kepadanya? So pada saya berterus terang kepada isteri lah, memaklumkan kepada isteri bahawa sudah berumah tangga, so kena ada batas-batas pergaulan dan sebagainya, dan kita juga kena bersiap sedia lah dari segi kita. Janganlah kita sikit-sikit kan dah nak angkat tangan ke, mulut perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita ni mungkin akan menyakiti kan. So saya cadangkan Cik Azlan duduk, jumpa profesional betul-betul, kaunselor kan, sentuh satu persatu kan, duduk macam mana nak bercakap. Sebab kadang-kadang kita bimbang kalau kita terus cakap janganlah berhubung dengan abang angkat tu, kita pun tak tahu dalam diam dan sebagainya. Sebab yalah, bila datangnya keadaan macam ini, adalah makhluk yang satu lagi, syaitan ni kan, akan mengganggu. Dia akan membisik-bisik kat telinga kita ni macam-macam isu yang akan lebih besar yang akan memudaratkan nantilah. Itu buat sementara ni. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada juga suami tu dia kata, kalau awak boleh berabang angkat, saya pun boleh lah dia angkat, kata. Kadang dia balas-balas pula macam tu kan. Jadi itu pun bukan satu pendekatan yang baik lah. Jadi pada saya lebih baik kita jangan sebut apa istilah ini dulu, kawan masa sekolah dulu, tak payah sebut abang angkat. Kita jangan cerita kawan masa sekolah, sebab benda tu lebih murni. Dan saya tak ada apa-apa bang, just nak beritahu abang aja. Jadi mak dia kata dalam keadaan ini kita berterus terang menzahirkan. Dan saya setuju apa yang telah disebut oleh Tuan Haji Izzuddin tadi, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi kadang-kadang kita kena ingat yang pasangan kita ni, suami maupun isteri, hadirnya dalam hidup kita ni adalah sebagai yang menjaga kita, saling jaga menjagai dan memperingatkan kita. Kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya ada udang di sebalik mi ni kan, sebalik mi, mihun, kuih tiaw, cak kuih tiaw, tak kira lah. Jadi udang ni yang bahaya ni, selain pada kolesterol, dia boleh juga mengganggu gugat keluarga bahagia yang nak kita bina. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Haji Izzuddin. Kita beralih pula kepada Tuan Haji Nur Azami Alias sekali lagi. Kali ini soalan daripada Idora, daripada Kuantan, Pahang. Soalan dari Idora ni, dia tanya, saya sekarang tinggal bersama ibu mertua saya di Kuantan. Isteri saya sekarang baru saja melahirkan anak kedua kami. Yang menjadi masalah bagi saya ialah sepupunya lelaki datang untuk tinggal selama 2 bulan di sini kerana praktikal di Bandar Kuantan. Jadi apakah yang patut saya lakukan? Jadi pada kata ada sepupu kepada sepupu pada isteri ni datang selama 2 bulan. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi nasihat sikit, Ustaz? Ya, Idora ni lelaki perempuan? Idora ni lelaki tak? Nama samaran lah. Samaran, nama samaran, bukan nama sebenar. Nama sebenar. Macam nama tu ya. Dia terlupa dah letak nama pun. Ahmad Dora kan nama lah. Okey Ustaz. Baik, dalam situasi semacam ini, sama saja apa yang disebut oleh Tuan Haji Izzuddin tadi. Ya, ada kaitannya dari segi kalau satu perkara itu menjadi duri dalam daging rumah tangga, maka kita kena buang selumbar yang dah masuk berada dalam daging kita tu. Kalau tak, nanti setiap kali kita nak memijak, kita akan terasa sakit walaupun tak sesakit mana, tetapi dia tidak menselesakan pergerakan kita. Jadi dalam konteks ini saya fahamlah dari segi situasinya tu.
Jadi yang pertamanya kita kena tengok dari segi aspek hubungan mahram ataupun tidak. Jadi sepupu ini walaupun ada kaitan keluarga, tetapi dia bukan mahram kepada isteri si Idora ni tadi. Maknanya sepupu boleh kahwin. Cuma dalam adat kita lah, adat pepatih kita memang tak boleh lah kahwin satu suku ni. Kan? Tapi dari segi hukum syarak boleh. Kalau bagaimanapun hukum syarak tidak menggalakkan kahwin sepupu ni sebab dia ada dia punya implikasi yang tertentu. Jadi apabila dalam suasana ini, dalam keadaan yang mendatang cabaran dalam rumah tangga ni, apa yang penting antara suami dan isteri saling faham, memahami antara satu sama lain, mempercayai antara satu sama lain, yakin meyakini antara satu sama lain. Jangan ada syak wasangka dan sangka buruk. Tapi kalau sekiranya ada keraguan mula menyelinap masuk, maka kita perlu menangani perkara-perkara yang boleh menjadi bibit perselisihan faham ni tadi. Sebagaimana yang Tuan Haji Izzuddin sebut tadi, kita ni mencegah lebih mudah, lebih rendah kosnya daripada merawat dan menanganinya. Jangan disebabkan perkara ini kita sentiasa dalam keadaan yang tidak selesa dan tidak aman. Cuma dalam situasi sebersalah ini ialah kita terimpit dengan mak mertua kita. Apa pula mak mertua kata, sedangkan isteri anak dia baru bersalin anak yang kedua. Jadi kalau mengikut situasi ini, sebaik-baiknya keluarlah daripada rumah tu. Kalau timbul, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perkara yang menimbulkan fitnah. Tapi di sini ialah dia menumpang ataupun duduk bersama dengan mak mertua. Jadi situasi ini juga perlu mak mertua juga memain peranan. Kan tambah pula zaman sekarang ni banyak perkara-perkara yang tak diduga boleh berlaku tanpa disangka. Kan? Sebab pelbagai-bagai pengaruh media massa sekarang ini yang menyelinap masuk dalam budaya kita pada hari ini, dan kita tahu bahawa syaitan akan menghasut dan menyetan dalam keadaan bila ada peluang-peluang untuk menyesatkan manusia ni. Itu kita kena ingat tu. Jadi dalam situasi seperti ini, kalau sekiranya tidak menimbulkan fitnah, kan, dan batas pergaulan itu boleh dijaga, kan, dan hubungan suami isteri itu tahu di manakah sepadan yang boleh dilakukan dengan adanya sepupu di situ, saya fikir tidak adalah jadi masalah. Tetapi kalau sekiranya telah ada pun bibit-bibit fitnah yang boleh mendatangkan keburukan, maka situasi itu hendaklah kita mengambil keputusan sepakat untuk saling faham, memahami, untuk keluar daripada suasana yang boleh mendatangkan fitnah tersebut. Wallahualam. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Baiklah, kita dah dengar tadi. Kalau kita rasa dia boleh mengundang kepada fitnah, kita elakkan. Dan begitu juga kalau anda kata ni juga satu konsep mencegah. Mencegah sebenarnya lebih baik daripada kita merawat. Jadi kalau kita nampak ada something wrong somewhere, jadi kita ambillah tindakan yang lebih awal. Baiklah. Kita beralih kepada Tuan Haji Izzuddin untuk soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya datang daripada Lizawani, daripada Ceras, Kuala Lumpur. Lizawani. Okay. Soalannya, suami berpendapatan kecil dan tak mampu menunaikan tanggungjawab nafkah yang sepatutnya terhadap keluarga. Dan saya ada kalanya penat bekerja dan terpaksa menanggung banyak perbelanjaan di dalam rumah. Apakah saya patut tamatkan saja ikatan perkahwinan kami ini? Mungkin Tuan Izzuddin, ini nak pula kan musim PKP tengah susah pula sekarang ni kan. Jadi kadang ada pula yang ambil alternatif ni bercerai je lah, payah sangat kan. Jadi apa pandangan Tuan Haji? Silakan. Baik, terima kasih saudara Syamsul Debat.
yang bertanya, tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Sebenarnya kalau dalam sesi kaunseling keluarga ni memang sebenarnya banyak kita dapat kes-kes macam ni. Suami berpendapatan kecil kan, dan ada juga kes yang suami tak bekerja. Jadi yalah, bila sebut pasal berpendapatan kecil ni dia berkait rapat dengan rezeki lah kan. Kadang-kadang macam contohnya dua-dua keluaran universiti kan, tetapi isteri dia punya bidang belajar tu mudah untuk dapat kerja, tapi suami ni dah usaha, dah cari semua tak dapat kan. Tapi dia dah berusaha, kemudian dah tak ada kerja yang selayak dengan degree yang dia ada. Kemudian dia bekerja setakat apa yang ada, tapi gajinya tak setimpal lah dengan degree yang dia ada, tapi adalah rezeki. Dan kadang-kadang benda-benda ini berlaku sebab dah berlarutan terlampau lama. Kadang-kadang ada juga mulut-mulut jahat daripada orang sekeliling kan. Contohnya datanglah kawan kat pejabat, kau laki kau kerja apa kan, oi gaji dia kecil pada kau ya. Ui, sisian ni, patut kau ni, orang macam kau ni patut lah. Itulah, tu mulut-mulut setan lah. Kalau saya, itu mulut-mulut setan lah tu kan. Sebab dia tak tahulah. Dia tak tahulah kan. Tapi kalau Ustaz Nur Azamir tadi, kita berbalik kepada yang bahagia tadi kan. Nak bahagia mesti ada ujian, mesti ada dugaan kan. So itulah sebahagian daripadanya. Dan saya rasa suami dan isteri bila sebut pasal perkahwinan ni, keluarga ni dia bukannya berkahwin kemudian selesailah masalah kan. So perjalanan perkahwinan tu mesti duduk, berdiri, berlari, berjalan, mungkin merangkak kan. Itu adalah proses perkahwinan. Dan bila dalam situasi macam ni sepatutnya isteri duduk berbincang dengan suami kan. Tu kalau rasa sampai menyebabkan kemudaratan, penat, tak boleh bekerja, bila sampai kat rumah nak buat benda tu, nak buat benda ni, so mungkin boleh berbincang. Dan bila duit kita RM10, kita belanja RM10 lah. Janganlah duit kita RM10, kita belanja RM100. Memanglah teruklah kita kena pulun, kita kena bergerak tu kan. So itu pun antara faktor-faktor yang menyumbang. Tetapi faktor kewangan ni memang di antara faktor yang ranking, di antara ranking yang tertinggi lah boleh berlakunya penceraian. Boleh berlakunya penceraian. Tetapi bila dia tanya, apakah saya patut tamatkan saja ikatan perkahwinan ni? Itu soalan tu yang susah nak jawab tu. Kalau dia tanya kaunselor tu kan, sebab kita tak ada jawapan kepada patut ataupun tak patut, ataupun buat jangan buat, tak ada. Sebab kita kena tengok kekuatan individu tu sendiri. Kalau kita tanya orang kat sekeliling, macam kita tengok drama lah kan, Samsul Debat kan, orang tu kata apa tunggu lagi, corai lah, apa bodoh nak lah, contoh lah kan, aku tunggu. Kadang-kadang ada pula yang sebelah tu, sabar pengarah suruh macam tu, bagi suspense sikit biar sampai ujung kan. So banyak macam itulah keadaannya yang berlaku seharian dalam kehidupan kita kan. Kadang-kadang macam dalam konteks macam ni, kadang-kadang sebabkan kita tak sabar kan, Allah uji kita ni kan, tapi sebab kita tak sabar, rupanya tahun depan suami ni dapat kerja dengan lebih baik dan rezeki dia datang melimpah ruah pula. Kan kalau kita dah bercerai tadi kan dah lain nak cerita dia kan. So adalah beberapa perkara-perkara yang kita perlu perhalusi. Sebab satu ni, perkahwinan ini rezeki. Kadang-kadang rezekinya kepada isteri, ada orang keluarga rezeki kepada suami. Tapi jangan sampai dalam konteks yang saya tak berapa setuju, isteri bekerja, suami duduk rumah tak kerja apa-apa. Kalau suami bekerja mendatangkan hasil kepada keluarga, ada juga contohnya online ke, buat kerja online kan, baik musim-musim PDPR kan, baiki komputer sebab dia ada kemahiran nak baiki komputer. So at least ada juga usaha. Ini tak dia makan tidur je kan. So itu tak patutlah pada saya kan. So perlu diperhalusi, perlu dibincang, kena bawa pergi jumpa kaunselor, duduk sama-sama, kenapa jadi macam ni. Perkahwinan ini satu kerjasama, dia tak boleh satu pihak je, dia kena sama-sama. Tapi kalau isterinya bekerja dapat rezeki lebih sikit tapi suaminya tidak, mungkin rezeki suaminya belum sampai, suami isteri pula doakanlah mudah-mudahan rezekinya bertambah, dan kalau rezekinya bertambah besok, so manfaatnya akan dapat kedua-dua belah pihak. So berbincang itu adalah satu perkara yang penting lah dalam proses nak mendapatkan sebuah keluarga yang berbahagia. Baik, Samsul. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Izzuddin. Soalan yang baik dan jawapan yang telah diberikan tadi memang tepat sekali. Kadang-kadang kita kena ingat, dalam kehidupan rumah tangga ni, mungkin kita kena fikir satu perkara, sangka baik, mungkin Allah datangkan ujian-ujian, kesusahan pada suami untuk menilai sejauh mana tahap kesabaran kita. Mungkin berkat kesabaran kita dan doa kita, mungkin kita akan mengubah
Allah Ta'ala izinkan kita berjaya mengubah nasib keluarga kita mudah-mudahan. Jadi sebelum kita beralih kepada pusingan yang ketiga, saya ingin kongsikan satu video dengan anda semua. Mari kita sama-sama saksikan. Baiklah. Tuan Haji Zudin mungkin boleh explain sikit tentang iklan nasi Arab Usrati tadi. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saudara pendengar Samsul Debat, Ustaz Haji Nur Azamer. So, itu produk saya dan isteri lah. Produk saya dan isteri. Dia rempah set beras nasi rempah nasi Arab Usrati lah. Dengan satu pack tu boleh makan 4-5 orang dewasa lah boleh makan. Tapi dalam tu ada orang tanya ada ayam tak dalam tu? Ayam tak ada, kambing tak ada dalam tu. Dia ada beras dengan set rempah lah, dah siap-siap hancur. Nak bakar ayam tu pun boleh, nak masuk sekali macam orang kata makan steam pun boleh, tak ada masalah. So boleh dapatkan lah dengan harga RM15. Saya ada bagi link kat bawah tu, insya-Allah boleh merapatkan ikatan kekeluargaan. Sebab nama dia pun nasi Arab Usrati. Ada orang tanya Usrati tu apa? Tu bahasa Arab keluarga saya maksudnya kan. So bila kita makan nasi Arab ni beramai-ramai dalam satu keluarga, alhamdulillah insya-Allah ikatan tu akan dipermudahkan. Itu dah. Kira cenekeh lah. Betul, Haji Zudin kena bawa datang sini. Puantang. Review sikit dengan Ustaz Azamir kan Ustaz? InsyaAllah. Tapi tengah kan. Tapi tak apa, insyaAllah. Alhamdulillah saya seronok sangat. Saya seronok sangat malam ini kita dah tambah satu panel kita seorang lagi, iaitu Ustaz Haji Nur Azamer bersama dengan kita nak klinik keluarga bahagia. Baiklah. Kita masuk pusingan yang ketiga. Soalan terakhir daripada Zali Tengkera, Melaka. Seorang isteri telah diceraikan oleh suaminya dengan talak satu. Tidak sampai 24 jam suami itu telah melafazkan rujuk kembali. Apakah isteri itu telah dikirakan sebagai isteri yang sah atau suami isteri itu hendaklah merujuk kepada qadi untuk rujuk kembali? Silakan. Baik, alhamdulillah. Bila sebut tentang talak ini, ia merupakan perkara yang diharuskan tetapi Allah benci kepada talak ni. Perkara yang halal tetapi Allah benci ialah talak. Kerana perkahwinan itu bukan untuk bercerai, tetapi berkahwin itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada seorang lelaki atau seorang perempuan tak ada apa-apa, dengan berkahwin itu Allah bagi rezeki. Maka salah satu contoh yang digunakan ialah dapatlah produk Usrati tadi itu. Contohlah Jadi apabila seorang disebut tentang talak, maka talak itu ada 3 peluang yang diberi. Talak pertama, talak kedua, boleh lagi merujuk, dipanggil sebagai talak raj'i. Tetapi apabila talak berlaku untuk kali ketiganya, maka itu dah menjadi talak yang orang kata dinamakan ba'in kubra. Maknanya kalau seorang suami itu menceraikan isterinya talak 1, talak 2, dia boleh merujuk dalam tempoh iddah. Tapi kalau dah berlalu iddah, nak merujuk semula tak boleh, tapi boleh kembali hidup bersama dengan akad yang baru. Tetapi kalau itu untuk talak pertama dan talak kedua. Tapi kalau sekiranya telah berlaku talak yang ketiga, nak kembali semula bersama, maka hendaklah dilakukan perkara di mana seorang isteri itu perlu berkahwin dengan lelaki yang lain, telah bersama dan berlakunya perceraian dan telah habis dia punya iddahnya, maka boleh kembali berkahwin.
Jadi kalau kita kena ingat ya, apabila seorang lelaki itu telah menceraikan isterinya talak pertama, kemudian dia tak rujuk, dia tak rujuk sehingga berakhirnya iddah 3 kali suci itu, sungguh pun dia nak dia kahwin semula dengan akad yang baru, talak tersebut tidak pula dia akan kembali kepada kosong, tak. Dia akan tetap bawa, carry forward kata. Kan? Dia masih lagi ada 2 lagi peluang untuk dia melakukan cerai itu. Waliyazubillah. Dan kita kena ingat ya, bagi orang yang bercerai, sungguh pun dia telah merujuk isterinya dan terjalin ikatan suami isteri, dia tak ada sijil nikah. Rugi tu. Kena ingat ya, orang yang berkahwin, tiba-tiba orang yang bercerai, kemudian tu dia rujuk, maka sijil nikahnya dibatalkan, yang ada ialah sijil rujuk. Ya, itu yang itu yang menjadi orang kata sangat disayangkan sekali. Baik. Kes yang ditanya tadi, apabila seorang suami entah apa yang berlaku, mungkin marah disebabkan dia nak beli beras nasi Arab tadi, uswati tadi, tak dapat. Akhirnya kemarahan tu sambil mempromosi ni kawan punya. Kita tak ada, kawan ada kan. Sampai bercawangan nak nasi Arab tu kan. Sampai bercawangan bawa kan. Cerita Piramli pelacan boleh nak memarang kan. Betul lah. Ini kisah ni ini sebablah bila syaitan dah masuk mengasut ini, kadang-kadang benda kecil jadi besar. Apatah lagi kalau hati tu dah bengkak je, memang mudahlah benda tu terbakar. Jadi apabila seorang suami tadi tercerai ataupun melafazkan cerai kepada isterinya, maka dia menyesal sebab lafaz tu keluar disebabkan emosi marah itu dan tak berfikir panjang, ataupun dia baru tahu cerita sebenarnya lalu dia menyesal, maka suami ini dia rujuk perkahwinan dalam tempoh iddah tu dalam soalan tadi, dalam tempoh 24 jam tu tadi, maka terjalinlah semula ikatan perkahwinan itu. Kan? Jadi kita kena tahu hak rujuk ini ialah kepada si suami. Kan? Si suami. Jadi bila suami kata kepada isterinya, sayang, abang menyesal, jadi abang rujuk semula perkahwinan kita, jadi kita dapatlah hidup baru dan sebagainya, maka terjalinlah hubungan ikatan suami isteri itu. Ya? Cuma dalam hal ini dari segi peraturan ataupun enactment, pasangan ini perlu pergi ke pejabat agama untuk membuat proses rujuk, ataupun dia perlu mendapatkan pengesahan cerainya dulu di mahkamah, kan? Dan selepas itu pergi ke pejabat agama untuk dia merujuk supaya perkara ini boleh direkodkan. Itulah tadi itu prosesnya. Maka akan nanti tercatatlah padanya sijil rujuk kali pertama, rujuk kali kedua, kan? Jadi itu yang nak direkodkan. Apa yang terjadi kalau sekiranya isteri itu dah joran pula, tak nak dah ujuk-ujuk ni kan, cukuplah kan. Abang kata tadilah asyik saya yang menanggung abang kan, saya berkojok, abang mengojokkan apa yang saya kojokkan, sudahlah kan. Tak ada maknanya kahwin macam ni. Jadi si isteri boleh menyatakan ketidaksetujuannya itu di mahkamah, kan? Boleh dia tidak menyatakan persetujuan itu di mahkamah dengan alasan-alasan yang tertentu yang mahkamah boleh mempertimbangkan berdasarkan kewajarannya itu. Dan ini sebab itulah kita dalam hubungan rumah tangga sebagai seorang isteri, marah macam mana pun dengan suami, benci macam mana pun dengan suami, jangan lafazkan permintaan ceraikan aku, cerai, jangan sesekali. Orang tua dulu sebut bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, apa yang patut isteri dilakukan, jangan minta pada suami, tak boleh. Dia kena minta di mahkamah. Dia boleh mohon untuk
fasakh atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, biarlah mahkamah yang menentukan keadaan tersebut. Ya, Tuan Musi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Itulah tadi. Jadi bersabarlah. Kadang kita ni mudah sangat melafazkan kata-kata yang boleh memutuskan perhubungan. Dan banyak sekali di luar sana kes-kes yang bila dah terlajak lafaz, akhirnya menyesal, gila talak nak rujuk, dan isteri pula joran. Walaupun sekali, itu satu keadaan yang memeritkan pada seorang wanita. Jadi, perkara ni lah, berhati-hatilah. Kita ada 3 alat paling berkuasa dalam hidup kita yang perlu kita kawal. Apa kita fikir, apa yang kita cakap dan apa yang kita buat. Apa yang kita cakap ni kadang belum memutuskan hubungan akan mendatangkan sesalan tak sudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih pada Tuan Haji Izzuddin, soalan yang terakhir pada pusingan yang ketiga. Iaitu daripada Suhaimi, Kampar Perak. Kata orang bergaduh tu perkara biasa. Cumanya kami ni kerap bergaduh dan ada kalanya bersifat fizikal. Makna dah mungkin dah ada sentuhan dah tu. Kan? Dan kata-kata yang keluar dari mulut suami saya agak kesat dan mirip ke arah memutuskan hubungan. Mungkin macam nak bercerai, kita berpisah lah macam ni, susah sangat agak macam tu kan. Jadi apa pandangan tuan panel kita? Silakan. Baik, terima kasih. Daripada Kapar Suhaimi. Tapi soalan tu macam mungkin juga lah bukan nama sebenar agaknya kan. Macam soalan tu daripada wanita lah. Okay, so memanglah dalam rumah tangga ni orang kata lagikan lidah, ni Ustaz Haji Nur Azami pandai lah ni lagu ni kan, lagikan lidah lagi kita gigit kan, macam tu ini kan pula suami isteri kan. So maksudnya adalah perselisih faham tu kan, adalah benda-benda yang tak kena. Mungkin kita nak langsir warna hijau, dia nak langsir warna biru, tapi bila bersebut pasal bergaduh perkara biasa ni, bergaduh yang macam mana kan, bergaduh yang macam mana. Kalaulah bergaduh sampai menyebabkan kecederaan fizikal, itu bukan saja biasa dah tu, itu dah kes jenayah. Dah kes jenayah. Kalau kita ambil balik soalan yang pertama ditanya oleh kepada Ustaz Haji Nur Azami tadi, boleh jatuh talak lah kan, sebab itu adalah kita taklidkan kan. So itu adalah perkara-perkara yang boleh datangkan kemudaratan kepada pasangan suami isteri inilah. Dan yang seterusnya juga bila dia ada sebut seolah-olah ada mirip-mirip macam dah memutuskan perhubungan. So saya rasa suami ataupun isteri lah kena merujuk ke Jabatan Agama lah untuk mendapatkan kepastian sama ada talak tu dah jatuh ataupun tidak dan sebagainya. Takut kita rasa sampai bila kita nak rasa kan. So itu satu perkara yang perlu diperhalusi lah. Sebab dalam kes bila suami memukul isteri ni ataupun lelaki memukul wanita ni, pada saya wanita sendiri kena bangkit lah, isteri sendiri kena bangun, kena dapatkan hak. Sebab Islam ni tak kejam, Islam ni ada jalan keluar dia kan. So tadi Ustaz Haji Nur Azami pun ada sebut, so boleh dapatkan pergi ke Jabatan Agama. Kita ada NGO yang memperjuangkan wanita-wanita kan, para isteri. Kemudian kita ada kementerian khas untuk wanita ni, Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga kan. So di sana mereka mendapat tempat. Kita ada Jabatan Pembangunan Wanita kan, di mana memang boleh pergi untuk mendapatkan bantuan dan juga sokongan lah. Selain daripada proses yang terakhir adalah melalui proses mahkamah lah kan. So isteri kena keluarlah, kena bangun, kena dapatkan bantuan. Dia isu pergaduhan antara melibatkan fizikal ni adalah bila isteri membiarkan perkara ini diteruskan. Kenapa? Suami nampak seronok. Jangan main-main. Dia dah sampai satu tahap. Ada jenis suami yang satu hari tak pukul isteri, dia rasa tak sempurna hidup dia. Dia lompang sekali, isteri dia tergajang sekali. Puai hati ni baru dapat. Dia tak tahulah, dia dah bila dalam keadaan tentu dia mungkin dah jatuh kepada masalah mental lah. Dia ada isu aggressiveness yang tak boleh dikawal. Dia nak kena ni, akhirnya kena pula orang yang dia pukul tu ibarat punching bag lah, memang tak melawan langsung. Memang menadah aja kan. Lepas tu dibiarkan juga. Lepas tu dalam menadah tu malam-kang diusap-usap, disapu-sapu, menjadi juga. So jadi benda tu berterusan. Akhirnya tak mendatangkan manfaat. Sebab satu, kita kena bimbang bahawa pergaduhan itu berlaku mungkin di hadapan anak-anak. So perkembangan anak-anak mungkin terganggu.
kemudian dia pergi ke sekolah, kan mungkin nanti dia anak tu pula akan jadi orang yang pembuli ke apa ke. Sebab apa? Sebab dia melihat bapak dia pukul mak dia kata memukul wanita atau memukul orang yang lemah ni adalah perkara biasa. So nampak dia punya kesan mudarat dia nanti. Itu yang kita bimbang. So pada dalam konteks ini adalah lebih baik isteri mendapatkan bantuan, pergi ke Jabatan Agama, kan adakah apa yang berlaku kepada dia ni telah menyebabkan talak dia jatuh dan sebagainya, dan wanita kena bangunlah, kena kuat, kena jadi orang hebat balik untuk meneruskan kelangsungan hidup dia, untuk mendapat kebahagiaan perjalanan hidup yang seterusnya. Baiklah. Okay, terima kasih. Jadi mungkin saudara Suhaimi ni dia tanya bagi pihak kawan dia katnya ni. Kan? Tak pun adik angkat ke, adik angkat ke, kakak angkat ke, tak tahulah kan. Jadi baiklah, sebelum kita beralih kepada kesimpulan iaitu segmen terakhir, anda semua jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kita saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya ingin mempromosikan kepada anda sekali lagi tentang susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni merupakan produk sunnah, produk sunnah yang mana dia menggabungkan susu kambing, campur kurma, campur madu. Ketiga-tiga produk ni digabungkan menjadi susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni tuan-tuan dan puan sekalian, lazat, sedap, kaya dengan khasiat. Dan yang mana antara khasiatnya tuan-tuan dan sekalian, pertama, dia baik untuk orang gastrik. Orang yang gastrik, ada masalah nak berpuasa, tak ada masalah. Ambil pada waktu sahur, sebelum makan, selepas makan, tak ada masalah. Jadi, secara tak langsung, orang yang nak diet pun boleh ambil susu Al-Am ni. Maknanya ambil pada waktu pagi. Sekali cukup, insyaAllah. Kita boleh tahan perut kita sampai petang nanti. Okay? Yang keduanya, baik untuk orang yang sakit GERD. GERD ni adalah penyakit angin lambung. Yang mana orang yang sakit GERD ni, kalaulah dia tidur dalam tempoh 3 jam selepas dia makan, dia senang sampai tak boleh tidur. Dia senak perut, angin. Macam saya sendiri pun alami, kadang kita sampai terpaksa muntahkan makanan kita baru kita boleh rasa lega. Kan? Jadi ini juga adalah jawapannya, minum ni susu Al-Am ni. Kemudian ketiganya, dia juga baik untuk orang yang sakit tulang, osteoporosis. Pada mak-mak, ayah-ayah, kepada siapa-siapa yang sedang menyaksikan video ini, yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, InsyaAllah tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. InsyaAllah cepat baik. Ikhtiar, selawat banyak, doa banyak, InsyaAllah yakin. Ini sebab ni produk sunnah. Kemudian disebabkan dia ada kandungan glukos yang sangat rendah. Maknanya dalam kata lain, boleh kata kalau kita minum memang tak ada rasa manis pun. Orang yang kencing manis pun boleh minum. Untuk kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke atas boleh minum, tak ada masalah. Anak-anak yang umur 1 tahun ke atas, 1 tahun dan ke atas boleh minum. Dan biasanya dia orang tak payah campur pun, dia memang suka minum susu kambing Al-Am ni. Begitu juga tuan-tuan dan muslimin, pada mereka yang perempuan terutamanya, siapa yang jenis yang period dia tak tentu kan, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya kan, pun boleh ambil susu Al-Am ni. Dan saya nak tegaskan juga kepada ibu-ibu mengandung, pada ibu-ibu mengandung boleh amalkan susu Al-Am ni khusus untuk kesihatan ibu itu sendiri, bayi dalam kandungan. Dan semua maklum, 90% baby yang dilahirkan hari ini mesti akan kena demam kuning. Jadi ambil tindakan pencegahan awal. Apa yang berlaku sekarang, bila dah anak dah kuning, baru masa tu beria nak cari susu kambing, masa tu muntah pula sebab tak tahan bau. Dengan susu Al-Am insya-Allah tak ada bau tuan-tuan. Dan yang mana kalau anda kata kita tengok juga, dia juga boleh bantu melawaskan pembuangan air besar. Dan begitu juga orang yang enzima, gatal-gatal kulit kepala, badan-badan gatal dan sebagainya, ambil ni, amalkan setiap hari insya-Allah. Tapi saya nak beritahu juga, kalau ada kesan sampingan macam nak demam, lepas tu macam buang-buang air, jangan berhenti minum insya-Allah. Ini adalah jawapan untuk masalah kesihatan kita insya-Allah. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak maklumkan kepada semua, siapa yang nakkan susu Al-Am ni boleh dapatkan segera dengan menghubungi talian yang tertera, dan pastikan anda dapatkan sebelum stok kehabisan. Harga untuk siap 1 kotak tuan-tuan sekalian adalah hanya RM45 saja. Maknanya RM45 sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pastikan dapatkan segera, insya-Allah anda akan mendapati inilah jawapan untuk masalah kesihatan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, ada satu komen ya daripada daripada yang follower kita pada malam ini, F Linda Basri. F Linda Basri. Alhamdulillah, saya dan suami tak ada pula bertekak pasal keuangan, apalagi sampai berfikir nak bercerai-berai. Syukur dan nikmati je apa yang ada, syukur seberapa rezeki yang ada. Alhamdulillah. Jadi ini komen daripada Evelina Basri. Terima kasih banyak atas pandangan. Begitu juga Senorita Q Sari kata, alhamdulillah, terima kasih kepada ustaz-ustaz semua. Baiklah, bahagian kesimpulan ni secara ringkas mungkin kita minta pesanan daripada panelis-panelis kita tentang nasihat kepada semua yang melayari alam rumah tangga. Mungkin kata-kata hikmah yang terakhir boleh kita kongsikan kepada semua. Silakan Ustaz Nur Azami dulu. Silakan. Ya, Alhamdulillah, sebagaimana yang saya katakan tadi, anugerah yang terindah hidup kita sementara di dunia ini salah satunya adalah isteri yang solehah. Solehahnya isteri kita itu adalah bergantung diri kita ni soleh ataupun tidak. Maka naklah kita sentiasa kasih dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kerana apa? Nabi pesan, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak kasih kepada orang lain, dia tidak dikasihi. Dan orang pepatah orang tua dulu pun pernah menyebut, kalaulah kita nak dikasihi, hendaklah kita terlebih dahulu mengasihi. Jadi rumah tangga adalah lapangan dan dataran serta ladang untuk kita melonggokkan dan menghasilkan tuaian-tuaian pahala yang banyak untuk kita jadikan bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sentiasa bergaul secara baik dengan isteri dan ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Baiklah. Ustaz Razami telah memberikan kata-kata nasihat, anugerah terindah katanya. Anugerah terindah adalah isteri kita. Memang itulah ayat yang paling power daripada seorang lelaki yang dikatakan jejaka idaman Malaya. Oh, tu dia. Ustaz Haji Nur Razami alias. Belum lagi ya? Belum lagi. Belum. Kecuali belum, kalau dia dah makan beras Usrati tadi, mungkin. Ui, lain macam malam ni semua bakal kawan. Okey, Tuan Haji Izzuddin, kata-kata silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih tolong promotekan tu kan. Mudah-mudahan Penny nampaknya kena hantar pergi Putrajaya tu nasi Arab tu. Kena hantar kat masjid nampaknya tu. InsyaAllah. Baik, yang terakhir ni macam saya sebutkan di awal juga tadi, so klinik keluarga bahagia ini adalah proses dalam menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik. So memang tak dinafikan hari ini ramai rata-rata kita melihat Facebook ataupun melihat Instagram, melihat kehidupan orang dan dia merasakan bahawa dia perlu dia akan bahagia bila buat macam orang lain. So sedangkan benda itu mungkin tidak berlaku. So kita ada bahagia cara masing-masing. Bahagia ini very subjektif. Jadi jangan kita tiru-tiru orang, kita ikut-ikut orang, kita tak jadi macam orang tu, kita kata kita tak bahagia, kita tak dapat macam tu, kita kata kita tak bahagia. Tidak, kan? Dan saya juga ingin menggalakkan ataupun menasihatkan bagi pasangan-pasangan suami isteri, dapatkan pandangan yang profesional dalam memastikan kelangsungan rumah tangga kita ini terus kekal bahagia dunia dan akhirat. Jangan lagi kita menggunakan corong-corong radio untuk meluahkan masalah-masalah rumah tangga. Jangan kita gunakan media sosial untuk luahkan masalah rumah tangga kita. Kan, jangan kita cerita dengan jiran-jiran, jangan cerita dengan adik-beradik sebab dia tak mendatangkan manfaat. Malah kita bimbang nanti orang yang tak faham tentang rumah tangga kita, dia akan menyebabkan rumah tangga kita tidak ada masalah kecil je tapi dia lebih memudaratkan. Jadi bincang, cari orang yang profesional, kerana orang yang profesional dia ada kerja yang profesional, dia tidak ada niat sebaliknya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi lebih bahagia, kita akan mendapat kebahagiaan, kita akan dapat kerahmatan hidup kita di dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih. Baiklah, itu saja untuk klinik keluarga bahagia pada malam ini. Saya juga nak kongsikan kata-kata buat anda semua. Banyak yang sibuk mengejar harta sehingga melupakan keluarga. Padahal tanpa kita sedari, keluarga ialah harta yang tak ternilai. Indahnya kebersamaan. Dan lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja pada kali ini. Saya ucap terima kasih banyak terutamanya kepada panelis kita, Tuan Haji Nur Azami Haji Alias, dan begitu juga Tuan Haji Izzuddin Ghazali di atas kesudian untuk kita berbincang pada malam ini. Kepada anda semua di luar sana, seperti biasa, seandainya ada soalan-soalan, anda boleh kemukakan di page Klinik Keluarga Bahagia dan juga page Syamsul Amri Ismail Official. InsyaAllah kami akan bincangkan dalam Klinik Keluarga Bahagia yang seterusnya, yang mana kita sudah ada 3 panelis kita, iaitu Tuan Haji Izzuddin, Tuan Haji Nur Azami dan juga Ustaz Haji Nur Azman Ahmad. Jadi kita akan bersiaran lagi di masa akan datang, insyaAllah. Itu saja daripada kami. Yang baik itu datang dari Allah SWT, mana kurang itu berpunca kelemahan kami sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insyaAllah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.